Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sawadika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tok Mulu Jamron selaku pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi tuan rumah saudara Ahnan dan keluarga beliau, yang dikasihi yang berhormat Datuk Haji Kamarudin Jaafar, Ahli Parlimen Tumpang, yang diraikan penceramah jemputan Cikgu Lau, dan insyaAllah seorang lagi yang berhormat Mumtaz mungkin akan bersama dengan kita dalam sedikit masa saja lagi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun siang tadi, tengah hari tadi hujan 2 kali, tapi malam ni cuacanya agak baik, tidak hujan, dan kita dapat buat ceramah kita di sini sebagaimana yang kita rancangkan pada malam ini. Sebelum saya teruskan ceramah saya, walaupun pengurusi majlis kata untuk beri sedikit ucapan, tapi dia beri soalan saya dekat dengan 10 minit soalan. Jadi nak jawab soalan 10 minit ni, boleh jadi setengah jam jawab soalan saja. Bila dia sebut baja yang wagi ke Thailand, dia kata saya masih sebut. Penghulu Jamron kata saya masih sebut baja mana. Cuma biar saya sebut, baja hoki Thailand ini adalah baja Cak Daci. Yang mana baja Cak Daci sampai ke Thailand tu adalah satu petanda yang jelas. Salah satu, banyak tanda. Salah satu petanda yang jelas, rakyat tak boleh beri satu undi pun kepada UMNO Barisan Nasional. Hak kerajaan dia, kerajaan kita, dah kerajaan Malaysia, buat satu program nak membantu rakyat petani. Bila awak mari kepada orang UMNO kampung, kepada rakyat, terutamanya orang limpah, dia tak beri baja. Padahal bayar juga dah berani. Dia simpan ke buah dia jual, termasuk sampai pergi ke orang belah Malaysia. Ini satu sikap yang tidak amanah. Tapi ada kata, jangan pelik sikap yang tidak amanah di kalangan rakyat ni. Kerana sikap yang tidak amanah ni ditunjuk dengan begitu jelas oleh pimpinan tertinggi UMNO Barisan Nasional. Jadi hak ni, orang tua aja lagu tu, anak budak-budak ni pun buat kerja lagu tu. UMNO mari lama dah kepimpinan melalui tauladan. So, malam ni kita beri pusing. Beri pusing ni adik kakak, apa nak rakyat, kita beri untuk kita menolak UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Parti Perkawaman Sempit Melayu UMNO, kita nak kena nyohkan daripada politik negara. Dalam keadaan
mendengar. Bapa yang kita boleh ceramah hari ni? Sebab kita lepas, kita kecek serupa. Kita kecek serupa. Depan orang Sia baik, depan orang Cina baik, depan orang India baik, depan orang Sia baik. Kita kecek serupa. Kita kecek serupa. Tok Guru Menteri Besar kata, kita ni asal daripada tok nenek yang satu. Hak ni kepercayaan orang Islam. Amba tak tahu orang Sia ni percaya lagu mana. Tapi kepercayaan orang Islam ni beri satu kedudukan yang cukup baik, harmoni kepada manusia. Bila Tok Guru Menteri Besar kata, kita ni mari daripada tok nenek yang satu, iaitu Nabi Adam. Hak ni orang Islam percaya. Bila mari daripada datuk yang satu, Tok Guru kata kita tak ada pilihan. Nak jadi Sia ke, nak jadi Melayu ke, nak jadi Cina ke, nak jadi Arab ke, nak jadi orang putih ke, tak ada pilihan. Beranak ke orang Melayu jadi Melayu, beranak ke orang Sia jadi Sia, beranak ke orang Cina jadi Cina. Jadi tak ada pilihan. Kerana kita tak ada pilihan ni, Tok Guru kata Islam ajar kita tidak boleh mendiskriminasikan orang ni mengikut bangsa. Tak boleh. Kerana dia jadi orang Sia, kita nak anyano dia kata orang Sia. Tak boleh. Kerana dia Cina, kita nak anyano dia kerana Cina. Tak boleh. Kerana dia orang putih, kita nak anyano dia kerana orang putih. Tidak boleh. Kerana dia orang hitam, kita nak anyano dia kerana dia orang hitam. Tidak boleh. Jadi menjadi tuntutan agama untuk memberikan keadilan kepada semua. Ya Islamnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka kita lepas ni memberikan keadilan kepada orang Sia, kepada orang Cina, kepada orang India adalah merupakan tuntutan agama. Maknanya kita bukan saja bertanggungjawab ataupun kena jawab kepada rakyat, tapi kita kena jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya kita buat nyanyi kepada rakyat. Dengan sebab itu, apa sahaja hak yang patut boleh diperoleh oleh orang Sia, orang Cina, orang India, kerajaan negeri Kelantan ini sempurnakan belaka dengan segala kemampuan yang kita ada, termasuk pada Datuk Seri Sani yang kerajaannya Tok Guru menggesekkan tanah wak diwartakan ataupun digesekkan supaya terselamat daripada gangguan untuk melaksanakan benda-benda lain di tanah yang telah diperuntukkan oleh wak ini. Ini kerja Tok Guru kita buat di negeri Kelantan ini, dan ini bukan kali pertama sama-sama. Dari kata kita tengok keadilan Islam yang dipimpin oleh Tok Guru ataupun PAS ni, kalau ada kata ingat pada tahun 1969 dulu, bila berlaku peristiwa 13 Mei, mana satu kekecohan di antara Melayu, Cina dan sebagainya di negeri-negeri yang dikuasai oleh UMNO. Kerana UMNO dia selalu mari bila dia pergi berimpun tempat orang Melayu, dia agak kering, hidup Melayu, seolah-olah orang lain ini tak ada hidup, tidak diberi peluang untuk hidup. Bila dia pergi tempat Cina, dia menguduh pasal Islam. Dia kata kalau Pah mengetok, Islam mengetok, nyok kerak habis tangan pokok kita, kerak habis tekuk pokok kita, kerak belakang. Berapa orang kerajaan Tok Guru mari kerak tangan orang Sia di Jalan Pak ni kerana dia orang Sia. Tak ada. Kalau ada orang kena gerak kaki pun kerana kecil mani. Tak ada orang kena gerak kerana dia orang Sia. Orang Sia baik, orang Cina baik, orang Melayu baik. Bila kena kecil mani, tak boleh nak berubah, kena gerak. Itu sahaja. Tapi UMNO Barisan Nasional nak tunjuk dia untuk melahirkan kebencian antara kaum. Bila dia pergi tempat orang Cina, dia ayat kalupah mengetok, Islam mengetok, dia kerak tangan, dia kerak kaki, habis orang Cina, orang Sia ni, dia kerak kepala dan sebagainya. Jadi nak ayat bagaimana UMNO, Parti Perkauman Melayu ni, memainkan isu untuk memecah belahkan
ditunggu punggung kepada India Datuk Amida. Kepada orang Cina, kalau tuan-tuan puan-puan baca sahabat beberapa bulan lepas, puak-puak Melayu bawa kek berupa tai, macam tai. Dia buat kek macam tai, lalu dihadiahkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng. Hanya hadiah kek berupa tai. Bila Lim Guang Eng tidak diterima, bila Lim Guang Eng tidak diterima, dia pakai belah makan puak-puak dia. Ada kata ni kerja Tuhan, nak tunjuk bagaimana orang jahat. Ia cuba nak beri makan kek berupa tai kepada orang, dia jadi makan sendiri. Tapi nak raya ke India saat ni dia ditunggu punggung. Kepada Cina dia beri kek tai. Kepada orang Melayu dia letak kepala babi di masjid. Letak kepala babi di masjid. Ini semua kerja UMNO. Bapa kerja UMNO, kerja terdesak. Dan bapa yang jadi lagu ni kerana kepimpinan dia ajar sifat perkauman, ia membenci orang lain. Jadi dia boleh buat belakang, ambil kepala babi dia letak di masjid. Tujuan dia nak suruh orang Pak marah ke Cina. Tapi kita orang Pak Cimindi tidak ada. Kita tahu siapa dia yang biasa mikir lagu ni. Mikir lagu ni dalam Malaysia ni puak UMNO. Dan di tempat kita sendiri kepada orang Sia, sebelum pilihan raya lepas, Rusdi Aziz, hari ini Datuk Rusdi Aziz, dia boleh dikecek di tempat orang Melayu. Bila dia kecek tempat orang Melayu, supaya apa kata tadi, bila kecek tempat Melayu, dia main sentimen Melayu. Dia kata apa? Kerajaan PAS Kelantan, kata dia, bunyi saja membangun bersama Islam. Bunyi saja membangun bersama Islam. Tapi dia kata kalau pelancong dari luar Kelantan, bila mari ke Kelantan, kata dia, mari di Kelantan, tak dapat masjid-masjid besar yang kerajaan Kelantan buat. Mari ke Kelantan, dia kata, nampak toko nak cokok, nampak toko nak cacat, ada tidur pada kata. Ini adalah merupakan satu penghinaan. Dia kata nak suruh buat masjid, suruhlah buat masjid. Tapi dia hina apa, toko tidur, toko cacat, toko duduk dan sebagainya. Tapi nak raya UMNO Barisan Nasional, bila dia nak tarik orang Melayu, ada mainkan sentimen-sentimen perkauman seperti ini. Jadi ni dalam suasana rakyat ni tak makin cerdik dah. Rakyat ni tak boleh bersatu dah. Kita kena pangkat bersatu. Di Wajah Baru ditumpah. Orang Cina baik, orang Sia baik, orang Melayu sebetulnya lah. Tapi nak kecek hari ni, orang Cina, orang Sia sepatutnya tidak boleh memberikan satu undi kepada UMNO Barisan Nasional, sebuah parti perkauman yang melahirkan kebencian begitu sekali. Benda-benda yang dia buat dah ni. Dah, ini adalah kerana dia sudah cukup terdesak. Cukup terdesak macam-macam. Belum nak ambil kira lagi hak-hak UMNO tu perkasa lah, berapa macam-macam perkara lagi. Semuanya itu adalah ajaran UMNO Barisan Nasional dalam kerangka untuk bagi dia nak jual Melayu dia. Tapi perjuangan sempit itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahawasanya dia ni adalah merupakan satu golongan yang tak sesuai dengan masyarakat Malaysia ini. Di kalangan orang Melayu, orang Juru, orang Cilincing, orang Gapok, UMNO ni tidak sesuai. Kehidupan UMNO ni satu kehidupan yang tidak sesuai. Dia cuba nak mendapat sokongan rakyat, cuba nak dapat sokongan beliau sebagai contohnya. Baru ni, kalau dia sebut himpunan
himpunan jutaan beliau. Himpunan jutaan beliau. Apa dengan ada saya yang balik daripada Kuala Lumpur? Dia kata dah pengangkat budak-budak sekolah dipaksa berapa ramai tahun lagi. Belum nak kira lagi pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya. Artis 1,000 artis, 1,000 lebih artis dibawa. Bagi kita orang Melayu, maknanya jutaan beliau Melayu cuma dirosakkan oleh UMNO Barisan Nasional. Tujuannya apa? Bila beliau Melayu rusak, maka UMNO akan boleh benar dalam pilihan. Kerana UMNO ni mengharapkan kepada orang yang rusak. Kalau orang tak rusak, tak akan undi UMNO. Orang yang tak dia tak rusak, tak undi UMNO. Orang yang akhlak dia tak rusak, tak undi UMNO. Orang yang pekerti dia tak rusak, tak akan undi UMNO. Kau undi UMNO ni habagai rusak. Dan apa yang ada di atas tu, kepimpinan di atas tu adalah merupakan kepimpinan yang rusak. Kepimpinan yang rusak. Rusak tak rusak. Syahrizal Jalil, bila dia didesak supaya meletakkan jawatan, dia boleh tanya, kenapa saya seorang kena letak jawatan? Kenapa saya seorang kena letak jawatan? Tunjukkan kepada saya siapa dia yang bersih. Siapa dia yang bersih? Lalu bagi kita orang Melayu, bagi kita orang Melayu Islam, kita dah berasa yang paling bersih kat kalau nak bersih. Ada kat Menteri Agama. Menteri Agama. Tapi kerja Tuhan, tiba-tiba Menteri Agama didedahkan menggunakan duit zakat. Menggunakan duit zakat. Kita orang Melayu Islam ni, budak dah ada, dia tak berani lagi nak guna duit zakat, nak curi duit zakat. Tiba-tiba UMNO boleh buat kerja ni. Nak rakyat berapa banyak rusak ni. Jadi hari ini, maknanya seluruh kepimpinan UMNO yang ada dari atas adalah merupakan kepimpinan yang rusak, yang mesti kita selaku rakyat Malaysia ni kena sama-sama pakat. Kena sama-sama pakat supaya kita pakat jatuh kerajaan. Dan pakat ni, kita kena pakat belakang. Tak kira lah, boleh jadi di kalangan kita ni pergi jawatan dalam MCA. Boleh jadi di kalangan kita ni pergi jawatan dalam gerakan, ataupun pergi jawatan dalam MIC, ataupun dalam UMNO sendiri. Tak apalah hak pergi jawatan itu, pergilah. Tapi undi, kita kena mampu UMNO ditupak. Kena mampu UMNO. Ini harapan rakyat seluruh negara. Harapan rakyat seluruh negara. Maknanya kalau kita boleh mampu tupak, kita telah menyempurnakan harapan rakyat Malaysia seluruh negara. Dan kita akan dapat Malaysia sebagai sebuah negara baru yang merdeka. Kita akan boleh dapat. Kita akan boleh lihat bagaimana banyak peluang-peluang yang ada pada rakyat. Bagaimana kayanya negara ini. Tapi negara yang kaya ini diselewengkan oleh beberapa kerak pimpinan UMNO Barisan Nasional. Negara yang kaya raya ini disalahgunakan. Pembaziran yang begitu banyak, rasuah yang begitu banyak, salah guna kuasa yang begitu banyak, dan banyak lagi salah laku yang menyebabkan Malaysia yang kaya tiba-tiba rakyatnya tidak berapa kaya. Adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, minggu lepas apa ada dawatan kerja ke Brunei, ke Sarawak sebenarnya, tapi kena lalu Brunei. Bila lalu Brunei, apa sehingga rumah saya bosogek Pak jadi pensyarah mengajar di Brunei. Bila sehingga rumah dia, tosok kira lah rumah dia besar tu, hak lapar ni, hak tamai rumah dia ni. Kalau nak kata main bola tak besar tu, tapi pusat sah boleh main, pusat rumah dia. Anak dia mengaji free belajar. Rakyat Malaysia, anak dia mengaji free.
negara pengeluar minyak. Dan bukan setakat minyak. Malaysia negara pengeluar getah, negara pengeluar kelapa sawit, negara pengeluar biji besi, biji timah dan sebagainya. Malaysia negara yang cukup kaya. Orang Brunei boleh kaya, rakyat Brunei boleh duduk senang. Harga minyak diesel 35 sen. Sen ni berapa harga diesel? Berapa? Serial 8, serial 9. 35 sen kali dengan 2. Duit Brunei 70 sen. Berapa ramai rakyat Brunei dan rakyat Sarawak sekali duk masuk ke Brunei beli minyak pergi jual ke Sarawak. Straight dia lalu dengan Pajero boleh 70 riyal. Dia boleh pergi 10 trip sehari, 700 riyal. Sehari-hari. Kerjanya bawa Pajero pergi bubuh minyak pergi jual di Sarawak. Kenapa Brunei boleh jual minyak dengan begitu murah? Alasannya tidak lain dan tidak bukan kerana Brunei negara pengeluar minyak. Tiba-tiba bila mari ke Malaysia kita, berapa minyak kena jadi mahal? Kata dia kerana harga minyak dunia naik. Adakah kerana harga minyak dunia naik, kita negara pengeluar minyak, tiba-tiba rakyat menjadi makin susah? Kita ada kebun durian 20 hektar. Kerana harga durian mahal, tiba-tiba anak kita jadi kahal kasih nak makan durian. Tak benar. Tapi oleh kerana rakyat, terutamanya UMNO yang diperbodohkan, kerajaan nak royak gapo pun, dia bakar belakang. Boleh belakang, tak apa belakang. Dia duduk banding dengan Thailand. Thailand bukan negara pengeluar minyak. Dia duduk banding dengan Singapura. Singapura bukan negara pengeluar minyak. Adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ni suasana yang ada ni. Dan banyak lagi penyelewengan-penyelewengan. Kalau nak kira, kalau saya nak sebut malam ni, banyak dorong. Dan apa yang nak sebut sekal saudara. Rakyat Malaysia hari ini dengan maklumat-maklumat yang ada, kita kena berasa bahawa rakyat ni sudah cerit. Baru ni berlaku debat di antara pegawai strategik Parti Keadilan Rakyat lawan dengan Ketua Pemuda UMNO Malaysia atas satu tajuk. Tajuknya PTPTN. Kalau ada kakak dengar debat ni, maknanya begitu jelas bahawasanya rakyat Malaysia, terutamanya khususnya pelajar-pelajar PTA, patutnya boleh mendapat pendidikan yang percuma dengan kekayaan negara yang ada. Itu jelas. Maknanya Khairy Jamaluddin tak boleh nak jawab. Bila ditanya berapa rakyat pelajar yang hutang 5,000, 10,000 sampai dikenakan tindakan tak ada keluar negara. Kenapa pemimpin-pemimpin UMNO boleh dapat ratusan juta, termasuk wakil lembu 250 juta dan sebagainya, tapi tak ada apa-apa? Tak boleh nak jawab. Cuma oleh kerana televisyen dia kuasai. Pagi esok tu, orang busy tu, momen mulut saja tak bunyi apa-apa. Hak Khairy Jamaluddin tu bunyi. Bunyi, boleh royak kat dia. Hak masa malam tu tak boleh nak jawab. Pagi tu bunyi, dia pulang tu royak. Khairy jawab gini dan sebagainya. Pagi esok, ada berita pagi esok. Semuanya ni akan berubah lepas pilihan raya akan datang. Apabila rakyat ni berani untuk membuat perubahan. Dan dalam suasana debat tu, moderator ataupun pengurusi majlis melontarkan soalan kepada pendengar-pendengar. Dia kata, apakah kita, dalam bahasa kita, apakah kita sudah bersedia
dengan ada dewa itu, kalau setuju, boleh. Lalu dia sebut, Sinar Harian sudah bersedia untuk menjadi penaja. TV Awani sudah bersedia untuk mengadakan siaran secara langsung. Dan katanya, saya sudah bersedia untuk menjadi moderator. Supaya debat boleh dilaksanakan sebelum pilihan raya. Supaya rakyat boleh dengar, rakyat boleh nilai. Hari ini, kita kecek, tak tobek sahabat. Kalau tobek dalam televisyen pun, dia manipulate habis-habis. Kalau kita kecek ni, mulut saja buka, suaranya tak bunyi. Hak tu, hak kena sama-sama dengan ada guru. Apa banyak kali dalam press conference untuk guru tu, kita ada sebenar. Kita dengar dengan cukup bahan. Kita dengar dengan cukup bahan. Tapi apabila topik dari TV esok, benda lain suku sangka. Jadi kenapa kita harap debat di antara Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan menjadi kenyataan supaya rakyat boleh dengar, rakyat boleh nilai seperti mana di negara-negara yang maju, yang rakyatnya cerdik, yang negaranya merdeka, pembangkang boleh berdebat. Pembangkang dengan kerajaan. Jadi kita nak hatut. Dan Najib nak takut apa pasal debat ni. Kita tak boleh nak faham, Najibnya takut ke apa. Najib boleh mendapat semua maklumat. Daripada segala kementerian. Jadi ada segala setiausaha, macam-macam setiausaha. Ketua setiausaha dan sebagainya. Termasuk menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri. Untuk memberi maklumat kepada dia untuk nak berdebat. Sedangkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak dapat maklumat lain. Jadi Najib takut ke apa? Dia tak ada sabit, tak ada kaitan dengan Altan Toyak. Dia tak kenal pun Altan Toyak. Datuk Seri Najib tak pernah jumpa dan tak pernah kenal dengan Altan Toyak. Dia pun sudah bersumpah laknat atas masjid 2 kali kalau tak silap saya. Berani Datuk Seri Najib ni bersumpah laknat atas masjid. Tapi kenapa takut nak debat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu satu cabaran. Dan bila sebut cabaran ni, pemuda UMNO dalam Facebook, dia cabar lo, nak berdebat dengan lo. Apa pun cuba risik tanya siapa dia pemuda UMNO ni. Hak cabar nak berdebat dengan apa ni? Dia berkata hak nak klik kapur pun tak klik. Kan tak selesai binti orang, dia tipu binti orang kau buat nak binti bukan. Jadi tak kira apa nak berdebat dengan tu. Tapi apa sanggup untuk menerima cabaran debat ni, kiranya dengan ketua dia, dengan bos dia, sebelum pilihan raya yang ke-13. Atas apa tajuk? Semalam dia ceramah, kenapa kita mesti tolak PAS. Ceramah di Perdebatan. Atas tajuk tu pun, di pentas UMNO pun, saya bersedia untuk debat. Kerana kita yakin rakyat patutnya menolak UMNO dalam pilihan raya ni, dan kepada orang Cina, orang Siap, lebih-lebih lagi dengan semangat kebencian perkauman UMNO tu, patutnya tidak boleh keluar satu undi di kalangan orang Siap, satu undi di kalangan Cina, patut tidak boleh diberikan kepada UMNO dalam pilihan raya akan datang. Jadi ini harap diambil, jadi kata sampaikan cabaran ini, kita bersedia nak debat bila-bila masa sahaja dengan UMNO atas pentas mana, dalam tajuk mana. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee khap.